What's up guys, Rocketer Selangor dalam channel Angel. Hari ni kita akan buat review akan satu model Yamaha antara model yang paling popular kat Malaysia ni. LC135 ni popular sangat sampai pernah jadi antara motor yang paling banyak kena curi tau. Paling banyak orang kebas. Ni betapa banyaknya Yamaha jual motor ni. Aku boleh guarantee lah, at least at one point rakyat-rakyat kroni dua roda ni, at least at one point dalam hidup dia orang mesti pernah jumpa LC. Sama ada direct dia beli ke ataupun indirect kawan-kawan dia ke, ataupun pernah kena menganjing dengan LC ke. Dia pernah, LC ni paling ramai orang tahu apa motor tu kan, 135cc. Tapi interestingly, masa LC keluar ni pada tahun 2004 dan sampai 2006 range macam tu, masa LC keluar ni dia tak laku tau. Okay, orang-orang tak pandang pun. Aku suspect dia punya design dia lah, design dia pelik sikit. Sebab zaman tu, tahun 2005 macam tu, time tu motor ni sebagai sebahagian daripada fashion kehidupan orang tau. Okay, siapa ada motor ni dia macho, siapa ada motor ni handsome. So orang cari motor yang design dia lawa, curve. Kalau tak ada curve, mesti nak tunduk yang style nampak macam racing lah. Time tu MotoGP memang baru nak out lah. So orang tak pandang tau. Tapi Yamaha tak terus give up. Diorang buat kempen nak cakap LC ni bagus. Diorang buat kempen ride semua Asia. Okay, daripada Filipina ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, semua diorang ajak orang ride untuk cakap LC ni motor dia tahan. Motor-motor Yamaha ni memang kualiti bagus. Okay, time tu lah LC diorang balik ke drawing board balik, redesign, setting balik spek ikut apa yang orang nak. Masa tu, zaman tu orang dah start tergilakan kuasa tau. Motor ni orang suka sebab horsepower dia kuasa. Orang nak cari motor yang berkuasa tinggi. And time tu jugalah Yamaha keluarkan LC dengan redesign engine yang menggunakan aluminium alloy, which bagi satu advantage yang sangat besar lah in term of heat dissipation dia. Maksudnya motor tu boleh tahan, engine dia boleh tahan, banyak mana combustion dia boleh pergi. Okay, tu advantage antara benda yang buat orang menerima LC lebih banyak. So in term of performance dia memang advantage lah dulu. Okay, asalkan korang jangan petik meter dia ringan, InsyaAllah korang boleh kawan dengan budak-budak LC. Tapi honestly LC ni daripada in term of history dia banyak berkaitan dengan facelift lah. Okay, V1, V2, V3 sampai V100 pun tu bukan nama official lah, tu fan made saja. Orang main hentam je nama dia kan. Tapi in term of officially tak ada. LC dia banyak redesign daripada facelift. Di in term of engine spec dia tak banyak until tahun ni. Tahun ni dia banyak ubah suai. Alright, tapi hari ni aku tak nak cerita lah detail sangat. Aku tak nak petik benda teknikal sangat. Apa pula pandangan aku mengenai motor ni, motor yang paling ramai orang pakai. Jom kita tengok. Okay, LC135 FI, itulah yang paling besar sekali fuel injection. Kalau dulu ada carburetor, sekarang ni budak Y komplain nak carburetor balik. Tapi carburetor tu sebenarnya bagi aku menyusahkan lah. Kalau korang nak komplain sangat FI ni, korang kena ingat competitors yang paling mengancam sekali LC ni. Ada satu yang Suzuki tu. Suzuki tu dia pakai apa? Pakai FI juga. Mana ada orang pakai carburetor dah sekarang. Kaki tuning pun suka FI tau. And then harga dia 7.8k untuk base price. And ni special edition, aku panggil dia spek bakul. Spek bakul ni 8.2k. Agak mahal sikit lah, tapi itulah normal sekarang kan. Semua inflasi, ekonomi tak berapa bagus, harga dia naik sikit lah. Engine dia 135cc 4 valve yang menghasilkan 12 horsepower dan 12 Nm of torque. And tangki dia update daripada 4.2 something, dia naik sikit sebab ada fuel injection. Simple sikit, dia besar sikit tangki dia 4.6 liter. So kalau full tank tu dalam RM4, RM5 macam tu lah. And tahun ni dia tak ada keluar model yang ada clutch kat tangan, ada 4 speed yang macam dulu-dulu tu. InsyaAllah aku tunggu Yamaha keluarkan yang 5 speed punya, sebab aku lebih minat yang ada clutch. Lepas tu berat dia 109kg. Orang cakap berat sikit, tapi aku rasa lebih kurang je. Seat height dia 775. Kalau nak compare dengan Suzuki Belang tu 765, lagi rendah. Ni dah kira rendah lah. Suzuki Belang tu lagi rendah. Tak apa, nanti aku cerita macam mana ride feel dia. Lepas tu benda yang paling besar sekali, dia update
update dia punya brake belakang. Okey, brake belakang dia pakai disc, brake depan dia pakai disc. Tapi masalahnya tak ada ABS. Alright, jom aku tunjuk satu persatu. Okey, in term of design dia, bagi aku minat lah. Design dia lebih kepada Y macam tu, nampak premium. Okey, depan ni lampu LED, bawah ni apa DRL LED. Yang pelik sikit kalau Yamaha, dia punya mudguard dia pelik sikit ah. Macam Boeing A380. Ada sayap. Dia cerita improve aerodynamic, aku percaya sikit lah. Okey, brake depan disc brake, tapi benda yang kalau korang perasan, dia punya engine dia ada texture tau, macam sirip. Okey, dia ada macam kasar sikit. Aku suspect untuk improve dia punya performance dia. Okey, untuk improve dia punya heat dissipation dia nak increase surface area. So dia tambah lagi macam bilah-bilah sikit yang halus macam tu. Jarang jumpa benda ni dekat motor zaman sekarang. Lepas tu kita tengok dekat belakang sikit. Okey, korang, benda yang korang paling notice ialah dia punya rear brake pedal dia besar gedabak. Yamaha tahu budak LC suka pakai brake belakang, so dia orang upgrade brake belakang guna disc brake. Tapi dekat belakang ni ada satu benda yang interesting yang mungkin korang tak notice. Jom kita tengok kat sini. Kalau korang perasan dekat shock belakang ni, korang tak nampak tau, sebab dia tutup. Dia ada guard dia, shock belakang ni. Kalau korang perasan, trend yang letak hiasan tutup shock belakang supaya tak kotor tu, sebenarnya dia lahir daripada budak LC lah. And Yamaha notice budak LC suka letak benda dekat sini, so dia orang tutup siap-siap, nampak kemas lah. And benda ni, plastik ni satu piece yang tutup semua bahagian belakang. And aku suspect kalau orang nak disassemble mudah. Yang aku notice lain sikit adalah dia punya chain adjuster dia. Dia punya chain adjuster dia tak pernah lagi aku jumpa macam ni. Dia punya batang dia kat luar tau. Okey, dia bolt kat luar, bukan kat dalam. Selalunya kat dalam kan kemas kan. Nampak macam sakai sikit untuk standard Yamaha yang nampak kemas, build quality lawa. Tapi at least mudah sikit lah nak assemble. Kalau korang cabut semua, letak kat luar ni lagi mudah nak pasang berbanding dengan masuk kat dalam. Lepas tu LC sekarang, dia punya nama dia emboss tau. Dia emblem. Okey, dia tampak macam yang kereta punya style. And bagi aku, kalau aku komen benda ni, mungkin benda ni akan tertanggal sikit lah, sebab tempat ngam-ngam, tempat orang duduk tau, tempat orang tarik kaki akan terkena dia punya nama dia. So nama dia mudah tercemar. Okay, untuk spek bakul ni ada perbezaan sikit lah. Yang 8.2K ni, perbezaan dia yang paling ketara, dia ada bakul. And dia punya seat dia boleh buka, bukaan dia lebih luas. Okay, tengok ni, menegak macam ni, tak perlu apa hidrolik untuk tahan. And benda yang paling ikonik yang aku paling suka sekali dalam LC, dia ada kompartmen sikit kat sini untuk letak barang. Jarang motor Kapcai ada kompartmen sikit kat sini. Lepas tu, benda yang aku paling sayang sekali kat LC ni ialah bakul dia. Okey, aku nak cakap awal-awal, aku agree lah kalau korang nak condemn bakul tu, mainly sebab ruang dia kat sini terhad sikit. Dia ada casing waterproof. And casing waterproof ni satu benda yang sangat penting bagi aku lah. Kalau ride dalam hujan, korang mesti nak ada something untuk protect benda-benda yang berharga yang tak boleh kena air. And benda yang paling nice sekali, siap ada USB charger kat dalam ni. So korang bayangkan advantage, betapa banyak advantage korang boleh ride dalam hujan sambil charge phone korang. Lagi satu aku nak highlight, dia punya meter dia dah pakai digital. Apa kata aku walk through sikit lah apa specialnya dia punya meter dia. Okey, dia punya meter dia lawa lah, boleh tahan lah. Okey, tapi nak start dia kelakar. Korang on, hi buddy. Tak ada benda lain, bagilah salam ke apa ke. Tapi at least dia punya visibility ni sangat-sangat jelas. Okay, dia punya speedo dia besar, dia punya fuel gauge dia besar, RPM dia panjang. Siap ada gear indicator lagi kat sini. Masuk gear 1, naik gear 2. Tak naik pula. Tak apalah. Okay, tapi yang paling best sekali, dia ada info-info tambahan. And info ni standard ada dekat motor, at least motor 205cc ke atas lah. Yang standard SBK punya info dia ada. Okay, odometer basic. Okay, boleh tahu trip, yang ni biasa. Korang boleh tahu fuel consumption, current fuel consumption, average fuel consumption. Kat sini so far kita orang naik dalam 40 km per liter. Agak memang terlalu jimat lah. Okay, 135cc. Average speed korang boleh tahu. Yang paling best sekali, korang boleh tahu voltage bateri korang. Benda ni kalau selalunya Kapcai akan masalah kalau bateri dia dah nak kong. Kat sini korang boleh tengok terus tanpa perlu buka rear seat ni. So far design dia top notch lah. Build quality dia aku suka. And dia punya setting dia tak ada masalah sangat. Aku suka. Apa kata aku share apa dia punya ride feel pula. Okay, apa rasa bagi aku bila naik motor ni. Alright, let's go. Alright. Apa rasa kau naik LC 135 yang baru? Yang pertama, LC ni memang daripada dulu dia ringan tau. And benda ni yang buat orang suka pakai LC. LC has always been an LC. Perempuan ke, jantan ke, semua suka motor ringan. Kalau kat kawasan padat tu, LC ni kira king lah.
Kalau bab menyelit ni memang aku garanti tak ada motor yang boleh follow macam LC menyelit kereta. Berat dia dah lah ringan. Okay, body dia agile pula. And aku rasa sampai ke hari ni LC still maintain dia punya karakter tau. And bagi aku lah, tak ada motor yang ada pick up macam LC ni. Kau nak cari motor bawah 150cc ni, aku garanti korang takkan jumpa motor yang pick up dia macam pick up LC. Dia punya nak naik meter dia ringan gila. Dia responsif tau engine dia. Tapi kalau nak cerita bahagian top tu kurang sikit lah, especially naik bukit. Okay, naik bukit LC ni memang sedih sikit lah. Dia rasa lah. Tapi korang expect apa motor 135cc je. Korang nak compare dengan spek motor 180cc tu memang tak lah. In term of top speed dia, okay, jom aku test. Aku buka GPS sekejap. Kalau budak LC ni, kalau nak test kena cara saintifik. Tak boleh tengok meter. Okay, aku dah buka Waze Okay, budak LC tengok ni Waze. Aku tak tipu, tapi aku takkan tunjuk lah. Nanti korang ada bukti pula kan aku memecut ke apa. Alright, jom kita test top speed LC 1135 yang baru ni, model FI. Alright, 3, 2, 1, launch. Okay, motor tak ada clutch. Gear 3 90. Naik bukit Gear 4. Allah. Gear 4 sedih sikit lah. Naik bukit naik sikit ni, tapi dah tak nak naik dah meter. Okay, come on, kita nak reach top speed. Dekat dalam GPS beza dia 5km sejam lah. Kat sini 105, kat sini baru 100. Alright, 115 turun bukit. Oh tak okey lah turun bukit. 122km sejam. 123 123 121 122. Okay, so kalau kat meter ni 123 lah. Tapi kalau dalam GPS dalam 117 macam tu, okey lah untuk 135cc kan. Lepas tu in term of braking dia, setengah orang condemn brake dia sampah sikit lah. Mainly sebab spek dia turun spek sikit. Dia punya brake dia kecil. Tapi bagi aku cukup lah. Korang kena faham, LC ni tayar dia kecil. Korang nak brake spek MotoGP memang tak lah. Boleh jadi lagi bahaya tau. Under power korang punya brake lebih baik daripada overpower korang punya brake. Especially kalau rider general yang tak berapa mahir. Even kalau yang mahir tu pun still akan accident terlock brake dia. So satu praktis yang kurang bagus lah. Tapi kalau kat track lain cerita. Track dia punya parameter dia selalunya konsisten. Kat jalan tak. So itulah review aku. Tapi sebagai reviewer tak complete, aku tak akhirkan review aku dengan share komen aku apa yang aku tak suka pasal bike ni. Kalau aku spend 8.2k which agak mahal, apa ke benda yang aku tak puas hati yang ada pasal motor ni. Alright, jom kita lepak dulu. Alright. Sampailah. Okay. So, kalau aku angkat motor ni lah, apa ke benda yang aku tak suka? Yang pertama sekali, aku akan join you guys condemn harga dia 8.2k. Base price 8.2k tu agak terlalu confident lah bagi aku. Agak pricey. And kalau letak 8.2k base price tu, dia akan buka satu lagi kategori motor-motor option yang lain. Banyak lagi option yang lain. And dia akan buat siapa-siapa yang consider LC ni akan terkesima tau. Dia akan consider dua kali. Motor lain pun macam okey juga, CC pun lagi besar. Ni lah harga dia yang pertama. Yang kedua dia punya corner dia best. Okay, suspension dia kira okey lah ni. Okay, finally ni antara suspension LC yang kira agak firm dan stabil lah. Tak pernah lagi LC dapat suspension macam ni. Selalunya lembut, tapi ni kira okey lah. Still lembut lagi tapi still okey. So layan corner dia best tau. Nak layan corner dia best. Okay, dia responsif, dia ringan, dia mudah nak kawal. Okay, masalah dia tengok dia punya clearance ni rendah je. Masalahnya bila nak corner tu, bila korang layan sangat tu, korang akan sangat mudah jumpa limit dia. Okay, clearance dia rendah. So cornering clearance dia tak banyak. And korang mudah, dia punya kaki korang ni rapat je dengan jalan. Dan rasa ngilu semacam je bila corner. Itulah benda yang aku tak suka pasal LC ni. Tapi yang last sekali, benda yang aku paling annoying sekali ialah dia punya double stand. Okay,
Double stand dia, kat sini side stand, kat sini foot peg, kat sini double stand. So tak ada ruang tau. Korang nak buka double stand ni susah. Korang akan terkena side stand dengan tak ada ruang sangat nak tolak double stand. Tapi kalau daripada belakang ni, korang akan terlanggar dengan foot peg pula. So korang kena tutup. Which LC selalunya, siapa rider LC selalunya bawa penumpang kat belakang ni. So aku akan keluarkan scoreboard dekat sini. Okay, korang tengoklah dekat mana-mana dalam skrin. And aku bagi markah yang sangat tinggi lah in term of practical use dia. Korang boleh agree, korang tak boleh agree, tapi secara summary-nya aku nak cerita motor ni basically memang Yamaha design dia fokus untuk daily use lah. Okay, motor ni bagi aku kira macam antara motor yang paling soleh lah. Sebab nak cari dia punya benda yang korang buat tak suka akan motor ni sangat-sangat sikit lah. Memang tak banyak lah. Semua korang, dia sejuk hati je naik motor ni, semua tak ada masalah. Okay, so apa-apa pun jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau korang ada soalan, korang boleh terus PM kita orang dalam channel Andia dekat Facebook ataupun dekat Instagram. And korang jangan lupa tunggu episod akan datang, kita akan review banyak lagi motor yang best. Ciao.